Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib Arif dan ini Niaga Awani. Penyedia dana khas oleh kerajaan penting dalam mengembalikan semula kehidupan mangsa banjir yang terkesan akibat musibah buruk itu. Namun menurut penganalisis ekonomi Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Sari, beliau mencarankan agar kerajaan tampil dengan inisiatif baru melibatkan sokongan serta bantuan dari pelbagai pihak termasuk badan bukan kerajaan, swasta serta negara luar dalam membina semula kehidupan masyarakat yang terjejas. Dari perspektif tersebut ya Fauzi, saya cenderung untuk kita mencari kaedah lain untuk membantu mereka yang terkesan ini. Kalau kita lihat pengalaman tsunami 2004 yang melanda Aceh dulu ya, bagaimana ada donation daripada Malaysia juga, daripada negara luar juga, dan bagaimana mereka menggunakan donation ataupun sumbangan tersebut untuk membina semula kehidupan dan juga aset ataupun rumah yang rosak. Saya cenderung untuk melihat ke arah tersebut. Cuba kita mungkin kita boleh wujudkan dana khas ya kepada masa banjir ini, dana khas ni sumbangan daripada pihak swasta, sumbangan daripada pihak individu dan juga sumbangan daripada pihak luar ya. Dan daripada sumbangan ini kerajaan gunakan untuk bangunkan semula. Kalau rumah rosak, rumah yang punah sama sekali, kerajaan gunakan peruntukan ini untuk bina kembali. Tapi kaedah pembinaan yang kita perlu cari di sini adalah kaedah pembinaan kos yang rendah, dan kita faham bahawa kita tengok sentimen di luar sana juga yang mana usaha-usaha daripada NGO, dari pihak sukarelawan sangat-sangat baik, sangat-sangat positif. Jadi apa salahnya kalau kita gunakan dana ini untuk membeli peralatan atau membeli bahan-bahan untuk bina tetap rumah kembali, dan juga pembinaan tersebut dilakukan oleh NGO ataupun syarikat yang berpaksikan social enterprise dan juga sukarelawan. Ini akan sebenarnya lebih memudahkan pada pihak yang terkesan ya, dan juga pada ketika inilah kita nak mengukuhkan aspek sosial kita dalam ekonomi. Beliau secara peribadi turut berpandangan agar pengeluaran wang dari Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP tidak dilakukan bagi menjaga simpanan wang yang dilihat penting dalam menjamin kehidupan rakyat selepas bersara. AirAsia Group berhad dijangka menyelesaikan terbitan hak boleh ditolaknya kepada pemegang saham sedia ada selepas penyenaraian sekuriti hutang Islam tidak bercagar, boleh tukar, boleh tebus dan waran pada 31 Disember ini. Dr. On Call umum inisiatif bantuan perubatan percuma kepada mangsa banjir termasuk perundingan perubatan dan ubat-ubatan. Impiana Hotels berhad mematrai perjanjian terma yang tidak mengikat secara sah untuk memperoleh 30% kepentingan dalam AQ Ventures dan Berhad. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawni.com serta dagangnews.com. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi memperuntukkan RM30 juta menerusi tekun nasional dalam usaha membantu usahawan mikro dan informal yang terkesan akibat banjir baru-baru ini. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Tan Sri Noh Omar menjelaskan tekun nasional juga memberikan moratorium selama 6 bulan kepada peminjam yang terjejas. Jelas beliau moratorium ini akan memberi manfaat kepada kira-kira 4,000 usahawan tekun dan ia bermula serta-merta. Manakala Amanah Ikhtiar Malaysia AIM memberi moratorium secara automatik kepada sahabat AIM bermula 20 Disember ini sehingga 31 Januari depan. Sahabat AIM yang terkesan boleh membuat permohonan untuk menangguh bayar balik pinjaman sebanyak 4 kali dengan maksimum tempoh penangguhan selama setahun dan membuat penjadualan balik pinjaman sehingga 3 tahun. Noh juga berkata seramai 9,200 sahabat AIM yang terlibat dengan banjir juga akan menerima bantuan tabung kebajikan dan kesejahteraan sahabat TKKS. Jelas beliau bantuan diberikan kepada rumah yang terlibat banjir sebanyak RM300, manakala jumlah yang sama diberikan untuk projek yang terlibat banjir. Sekiranya terlibat dalam kedua-duanya, mereka layak menerima bantuan sebanyak RM600.
Baru-baru ini, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan mangsa banjir di seluruh negara akan menerima kemudahan penangguhan atau pengurangan bayaran balik ansuran perumahan dan hartanah, kenderaan, kad kredit serta pinjaman peribadi sehingga 6 bulan. Bantuan itu adalah sebahagian daripada inisiatif yang akan dilaksanakan beberapa agensi kerajaan dan sektor perbankan bagi meringankan beban rakyat dan perniagaan, terutama perusahaan mikro, kecil dan sederhana yang terjejas akibat bencana banjir. Harga input akan berada pada paras yang lebih tinggi apabila pemulihan ekonomi global semakin pantas sekaligus menimbulkan pelbagai cabaran. Menurut Kenanga Research, dalam nota penyelidikannya, ia ditambah dengan peningkatan kos pengangkutan apabila bekalan cuba mengatasi peningkatan permintaan. Tambahnya, dengan harga bahan mentah dilihat meningkat sebanyak 10 hingga 20% pada tahun 2022, pengeluar dijangka menyalurkan kos yang semakin meningkat kepada pengguna. Kenanga Research kekal neutral untuk sektor pengguna memandangkan risiko harga input yang tidak menentu. Tambah firma itu, ancaman wabak COVID-19 masih menjadi kebimbangan berterusan meskipun sentimen pengguna kian meningkat. Indeks sentimen penggunaan MIR telah menunjukkan sentimen yang tidak menentu sejak Mac 2020 apabila perintah berkurung dilaksanakan untuk membendung wabak COVID-19. Memandangkan sekatan mula dilonggarkan pada pertengahan September dengan pelbagai negeri memasuki peringkat 4 fasa pemulihan negara, sentimen perlahan tetapi terus meningkat. Bagaimanapun, Kenanga berkata pihaknya positif dengan lonjakan semula aktiviti ekonomi selepas aktiviti perniagaan kembali dibenarkan. Harga minyak sawit mentah mungkin meneruskan peningkatan sehingga awal 2022 apabila masalah kekurangan tenaga buruh yang kronik dan hujan lebat di kawasan penanaman utama menjejaskan pengeluaran minyak masakan yang paling banyak digunakan di dunia itu. Ini boleh menyebabkan harga MSM meningkat selepas mencecah paras tertinggi tahun ini dengan penanda aras niaga harapan melonjak ke paras penutup tertinggi dalam sejarah pada RM5,071 satu tan metrik. Walaupun Malaysia berusaha mempercepatkan ketibaan pekerja asing bagi sektor peladangan, tetapi penularan varian Omicron boleh menjejaskan perancangan tersebut sekaligus menghadkan penuaian dan mengekalkan kekangan bekalan. Menurut laporan Bloomberg, Ketua Dagangan dan Strategi Lindung Nilai Kaliswari Intercontinental di Mumbai, Kanasaka Tiagarajan berkata harga MSM mungkin mencecah paras tertinggi sekitar RM5,200 satu tan metrik pada suku pertama 2022 sekiranya kekangan bekalan masih berterusan pada musim pengeluaran rendah dan permintaan musim perayaan Tahun Baharu Cina. Namun bagi suku berikutnya, harga akan ditekan oleh bekalan dan boleh menurun ke paras RM3,975 atau lebih rendah lagi. Sementara itu, pengasas Palm Oil Analytic di Singapura, Satya Varka berkata kekurangan pengeluaran di Malaysia yang mencetuskan peningkatan harga sawit tahun ini dijangka berterusan sehingga awal 2022, memandangkan syarikat peladangan mungkin tidak menerima pekerja baru sebelum pertengahan tahun. Katanya ia akan mengekang pengeluaran dan berpotensi meningkatkan niaga hadapan penanda aras pada Januari dan Februari. Tambahnya, output dijangka meningkat 6% kepada 19.2 juta tan metrik pada tahun hadapan jika pekerja kembali memasuki pasaran itu. Seterusnya, sektor otomotif dijangka mengalami pemulihan yang lebih kukuh tahun depan dengan sasaran jumlah keseluruhan industri TIV sebanyak 600,000 unit. Kenanga Research berkata pihaknya menjangkakan pemulihan berangsangkan dalam jualan kereta terutamanya dengan semakan semakin banyak tempahan untuk model popular dan juga barisan model baru yang dijangka dilancarkan pada 2022. Ia dibacu pembukaan semula aktiviti ekonomi dan seterusnya didorong oleh pengecualian cukai jualan 100% ke atas kenderaan penumpang CKD dan 50% ke atas CBU termasuk SUV dan MPV selama 6 bulan sehingga 30 Jun 2022. Namun firma itu berpendapat bagi model tertentu, pemulihan dalam pengeluaran kereta mungkin dihadkan oleh kekangan global yang berterusan dalam bekalan chip semikonduktor. Kenanga berkata untuk tahun ini pula pihaknya kekal neutral terhadap sektor berkenaan dengan TIV disasarkan sebanyak 500,000 unit. Tambahnya, sentimen pengguna dalam suku ketiga melebihi ambang keyakinan selepas 3 tahun apabila pengguna menjadi lebih optimistik terhadap pembelanjaan untuk barangan tahan lama seperti kenderaan. Bagi suku keempat 2021, Kenanga menjangkakan kebanyakan pemain auto akan mencatatkan jualan yang lebih kukuh dengan pembukaan semula sepenuhnya sektor otomotif.
Bantuan sebuah mesin canggih bernilai RM20,000 melalui Geran Pembiayaan Pendidikan dan Pembangunan R&D Giat Mara membantu seorang mekanik mengembangkan perniagaannya melalui inovasi serta kreativitinya. Hanif Ali, 39 tahun yang pernah mengikuti kursus penyejuk bekuan di Giat Mara, turut berkemahiran baiki kenderaan, motosikal kuasa tinggi, mengecat kenderaan dan sebagainya. Beliau yang turut berminat dalam kerja-kerja pengubahsuaian motosikal atau custom-made dikenali sebagai pereka cipta dan doktor motosikal berkuasa tinggi. Bentuk beki orang motor ni, kita beki motor, saving motor. Bila lama kita saving motor, kita pakai motor, kita custom motor. Jadi kalau saya lain, kawan-kawan tengok, okay, tengok menarik, dah kita buat. Contoh daripada motor yang buruk, kita buat jadi baru. Mana contoh macam ada kedai kita ni. Kita buat belakang abang pada kita buat. Tengok tadi petai motor lah, macam motor Harley lagi mahal. Bermula sebagai hobi itu akhirnya mendatangkan hasil selepas ramai pemilik motosikal berkuasa tinggi mendapatkan sentuhannya. Untuk menjalankan kerja-kerja pengubahsuaian motosikal berkuasa tinggi, ia memerlukan mesin khas untuk menggilap dan mencantikkan komponen motosikal. Apabila ditawarkan geran pembiayaan mesin blasting, kerja-kerja pengubahsuaian motosikal menjadi mudah. Kita boleh mesin sandblast lah daripada Giat Mara lah. Mana benda tu berharga RM25,000. RM20,000. Ya, RM20,000 harga dia. Saya menawarkan benda tu, saya ambil daripada yang saya ada kali ni. Mana saya daripada benda ni kita nak buang cat. Mana kita boleh buang cat, tak kena pakai peluntur. Kita pakai tembok dia pun keluar semua. Mana masa pun jimat. Kualiti pun cantik. Kualiti pun cantik. Begitu. Dengan kemudahan mesin berkenaan, beliau bersama pekerjanya mampu menyiapkan kerja-kerja pengubahsuaian dan solekan sehingga 30 buah motosikal setiap bulan. Geran R&D itu disifatkannya sebagai kemudahan yang mampu meningkatkan pendapatan dengan hasil yang memuaskan. Hanif, pemilik syarikat Easy Cool Resources, bercita-cita untuk memiliki sebuah mesin coating untuk tujuan mengecat. Bagi anak muda yang masih mencari-cari pekerjaan, beliau menasihati mereka supaya mencari ilmu kemahiran dalam apa jua bidang. Ini kerana katanya dengan adanya ilmu kemahiran dan kesungguhan mampu menjana pendapatan lumayan berbeza dengan golongan yang makan gaji. Seterusnya, indeks Dow Jones dan S&P 500 ditutup tinggi pada sesi Rabu dipacu saham peruncitan Walgreens dan juga Nike. Dow Jones kini merekodkan prestasi tinggi untuk 6 hari berturut-turut dan juga kenaikan saham pengguna dipacu data pembelian musim cuti yang kukuh. Pada Rabu, data defisit dagangan Amerika Syarikat bagi barangan pengguna meningkat ke paras tertinggi pada November. Selain itu, kesan Omicron yang lebih sederhana berbanding varian Delta juga meredakan sentimen pelabur. Dan juga dalam pada itu, indeks penerbangan S&P 500 menyusut dalam sesi Rabu dipacu Delta Airlines dan Alaska Airlines Group yang membatalkan beratus penerbangan pada Selasa. Selain itu, dua lagi indeks utama iaitu tenaga dan perkhidmatan pengguna juga menyusut. Dan juga secara keseluruhannya, prestasi S&P 500 meningkat 0.14%, Nasdaq naik 0.10% dan Dow Jones naik 0.25%. Kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini.